Assalamualaikum, bersama dengan saya Nur Hazimah Radik dalam Berita Pagi Sabah edisi Sabtu 23 September 2023. Situasi banjir di daerah Beaufort, 34 keluarga membabitkan 104 penduduk dari 3 buah kampung dipindahkan ke sebuah pusat pemindahan sementara PPS Selagon malam tadi. Kesemua penduduk terjejas itu dari Kampung Suasa, Lelangut dan Kampung Keramis yang sebelum ini berada di PPS Dewan Desa Lestari, Kampung Suasa. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Ruslan Muharram memberitahu kerja-kerja pemindahan penduduk terjejas dilaksana anggota PDRM, Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM, Angkatan Pertahanan Awam, Jawatan Kuasa Keselamatan Kampung JKK dan penduduk setempat. Dalam pada itu, beliau mengingatkan penduduk terjejas sentiasa mematuhi arahan semasa. Cuaca yang tidak menentu juga kita rasa bimbang juga bahawa paras air di Sungai Padas masih di tahap paras bahaya dan dia turun sikit, naik sikit. Jadi maknanya dalam 2-3 hari ini dia keadaannya masih bertahanlah. Datuk Ruslan yang juga Adun Lumadam berkata demikian kepada pemberita ketika meninjau kerja-kerja pemindahan penduduk terjejas tersebut di Kampung Suasa. Terdahulu, Pegawai Daerah Beaufort Muhammad Nazri Ajun dalam satu kenyataan memaklumkan PPS Selagon dibuka sejak 4 petang semalam selepas pemantauan dan penilaian Agensi Keselamatan di bawah Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah mendapati penduduk di beberapa kampung terjejas banjir perlu dipindahkan ke PPS yang lebih selamat. Susulan tular insiden gerai buah-buahan yang dihanyutkan banjir lumpur berikutan hujan lebat berterusan di Kampung Nabutan Ranau Khamis lalu. Lebih RM10,000 kerugian dialami peniaga buah-buahan yang terlibat dalam insiden berkenaan. 4 sekeluarga peniaga buah-buahan tersebut memberitahu gerai mereka dihanyutkan banjir lumpur susulan hujan lebat sekitar 2.30 petang. Justru mereka berharap masalah yang dihadapi ini mendapat perhatian kerajaan. Apa pajak jadi di buah-buahannya, karika terpedi liu dah ini pedi, ini boleh pod bina selamat. Itu sinda tang aku di nano dah guys, angin sawit di hitingnya nangarulun. Saya diberitahu di kawan-kawan lah. Masa itu saya di rumah, sampai sini saya terkejut. Itu kinopi semua sudah tenggelam sudah. Itu termasuklah buah-buahan kinopi yang sudah tenggelam sama pungut-pungut durian yang sudah tercampur dengan tanah pasir begitu. Sekitar dalam 10 biji 20 biji pun ada begitu. Nanas, manggis dalam bungkusan plastik, rambutan. Pada Khamis lalu, gerai menjual buah-buahan ini terjejas akibat limpahan air dan berlaku runtuhan kecil yang membawa timbunan batu-batu kecil hingga ke kawasan gerai. Bagaimanapun, menurut Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Ranau, tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Sementara itu, penduduk Ranau khususnya yang tinggal di kawasan tinggi diingatkan sentiasa berwaspada dan bersiap sedia menghadapi sebarang kemungkinan kejadian tanah runtuh. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Ranau Ridwan Muhammad Taib berkata, ini termasuk berpindah dengan segera jika kawasan kediaman tidak lagi selamat didiami. Khasnya untuk penduduk kawasan daerah Ranau, kita kena bersiap sedia ataupun berjaga-jaga. Berjaga-jaga dari sebarang insiden khasnya semasa musim hujan lebat. Bagi mereka yang tinggal di kawasan yang tebing tinggi, sentiasa berwaspada dengan tanah runtuh lah. Ketika ditemui RTM di Kundasang, Ridwan berkata walaupun tiada aduan rasmi diterima daripada penduduk berhubung kejadian banjir lumpur dan tanah runtuh, namun pihaknya sentiasa bersiap sedia menghadapi sebarang kemungkinan sekiranya hujan lebat berterusan. Katanya seramai 33 pegawai dan anggota Bomba Ranau diarah bersedia 24 jam bagi menghadapi sebarang kejadian bencana. Semua aset juga bersedia digerakkan pada bila-bila masa. Sebarang kecemasan penduduk Ranau boleh menghubungi talian tetap Bomba Daerah 088 878 779 atau talian MERS 999.
Inisiatif pengusaha pasar raya membantu memasarkan produk perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS mampu meningkatkan potensi jualan produk tempatan. Ia dapat dilihat menerusi penglibatan pengusaha pasar raya di pantai timur Sabah yang memberi nilai jualan sehingga RM200,000 sebulan kepada usahawan PMKS. Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan Dato' Andi Muhammad Suryadi Bandi berharap lebih ramai pengusaha pasaraya di negeri ini melakukan perkara sama dalam usaha memperkasa produk PMKS. Saya difahamkan setakat ini pihak Stamin telah menyediakan ruang di 6 pasaraya mereka di Tawau, Kunak dan Hadatu. Dan setakat ini untuk di Tawau ini sahaja ada 50 syarikat yang mendaftar di Pasaraya Stamin dengan jumlah produk sehingga 100 lebih dan jumlah jualan pula yang hanya untuk usahawan PMKS ini mencapai RM200,000 sebulan. Jadi ini merupakan satu peluang dan ruang yang baiklah. Dato' Suryadi ditemui media selepas merasmikan papan tanda produk usahawan industri kecil sederhana IKS Sabah di Tawau. Dalam pada itu katanya, selain menghasilkan produk berkualiti, usahawan PMKS perlu mencari ruang untuk mewujudkan kerjasama pintar dengan syarikat swasta bagi mempamer dan mempromosi produk mereka dengan lebih meluas. Program mengarus perdanakan gender dalam pembangunan luar bandar berupaya memperkasa peranan dan menggilap potensi golongan wanita sebagai penyumbang ekonomi negara. Justeru, golongan wanita perlu diterus dibimbing untuk memiliki pelbagai kemahiran termasuk ilmu pengurusan perniagaan. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk James Ratib berharap program yang dilaksana Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah JEHWA ini terus menjadi pemangkin bagi melahirkan lebih ramai usahanita luar bandar yang berjaya. Beliau berucap berasmikan program mengarus perdanakan gender dalam pembangunan luar bandar daerah Kalabakan. Teks ucapan beliau dibacakan adun sebatik Datuk Hassan A. Gani Pangeran Amir. Sementara itu, ketika ditemui pemberita, Datuk Hassan A. Gani berharap penganjuran program akan diteruskan bagi memberi kesedaran, kepekaan dan kefahaman tentang isu gender dalam kalangan pemimpin. Selain daripada program kemahiran membuat produk IKS, mungkin juga daripada kemahiran-kemahiran sebagai pentadbir contohnya ataupun kursus kemahiran kepimpinan di peringkat kampung ataupun peringkat yang lebih tertinggi lagi dapat diserapkan kepada seluruh masyarakat terutamanya kaum wanita. Potensi saya tengok mereka ni lebih banyak berminat kepada keusahawanan dan pada hari inilah pada waktu inilah kita membawa sekali program pembangunan ibu tunggal dan juga wanita B40 untuk mereka ini bersama-sama di dalam arus pembangunan ekonomi yang kita lihat kursus kemahiran yang kita bawa sangat simple, membuat kerepek. 300 peserta mengikuti pelbagai aktiviti yang diadakan sempena program tersebut, termasuklah kursus kemahiran membuat pelbagai jenis kerepek. Majlis Pembangunan Usahawan, Koperasi, Penjaja dan Peniaga Kecil Daerah Kota Belud serta Majlis Daerah Kota Belud diminta bekerjasama bagi menyediakan kemudahan kepada penjaja dan peniaga kecil Pasar Tamu Malam di Kadamayan Square Taginambur, Kota Belud. Ia bagi membolehkan pasar tamu yang julung kali beroperasi Khamis lalu itu dapat diteruskan pelaksanaannya. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedik berkata, ia juga antara inisiatif membantu golongan peniaga setempat meningkatkan ekonomi dan kelestarian hidup dengan berniaga pada hujung minggu. Ini merupakan salah satu pengiktirapan dan cara kerajaan melalui Kementerian Usahawan dengan kerjasama Kerajaan Negeri Sabah memberi pengiktirafan kepada usahawan-usahawan tamu, peniaga-peniaga kecil, para penjajah kita di seluruh Sabah.
Datuk Iwan yang juga adun kedamaian memberitahu sidang media selepas merasmikan mini karnival Hari Penjajah dan Peniaga Kecil tahun 2023 di Dewan Kedamaian Square Tanggi Nambur. Mini karnival diadakan sempena Road to Hari Penjajah dan Peniaga Kecil Peringkat Kebangsaan di Penampang 18 November depan ini disertai lebih 200 penjajah dan peniaga kecil sekitar Kota Belud yang menawarkan pelbagai produk makanan, minuman dan kraftangan. Turut diadakan pameran daripada agensi-agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi bagi memberi peluang kepada golongan penjajah dan peniaga kecil serta usahawan baharu mendapatkan maklumat perniagaan, peluang-peluang pembiayaan dan pemasaran. Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Sabah mengambil langkah menangani penyalahgunaan dadah menerusi kerjasama pelbagai rakan strategiknya. Ini termasuk kerjasama dengan Jabatan Penyiaran Malaysia Sabah menerusi rancangan Forum Anjung At-Taqwa siaran radio Sabah FM. Pengarahnya Nani Sikin berkata selain rakan strategik, kerjasama daripada kalangan komuniti juga penting agar usaha membantras penyalahgunaan dadah tercapai sepenuhnya. Sekarang ini usaha kita untuk mendaya upayakan komuniti itu sendiri dan kami pun berterima kasih juga dengan pihak RTM daripada forum yang telah disiar secara langsung. Kita tahu di luar ramai yang mendengar. Beliau ditemui RTM dalam program Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM di Masjid Al-Munir Kampung Darau Manggatal. Forum bertajuk Keluarga Sakinah Generasi Unggul ini menekankan tanggungjawab ibu bapa sebagai pemangkin kepada perubahan generasi masa kini mendalami ilmu keagamaan bagi menangani penyalahgunaan dadah. Saya selalu berpesan kepada golongan muda khususnya yang baru membina bahtera rumah tangga untuk 5 tahun, period pertama ini 5 tahun, kena ingat 5 huruf. S-A-B-A-R. Sabar. Kalau 5 huruf ini dapat dihadamkan, saya fikir insya-Allah gejala-gejala rumah tangga yang berantakan akan dapat kita kurangkan insya-Allah. Kita perlu ingat penyalahgunaan dadah ini adalah satu proses yang dinamik. Dia bukanlah satu proses yang diskrit. Yang satu-satu, dia dinamik bermaksud satu proses akan upgrade menjadi satu proses kedua, stage yang ketiga. Sekiranya kita tidak buat sesuatu, komplikasi ataupun kerosakan akan menjadi lebih teruk. Majlis turut menyaksikan penyampaian bantuan bakul makanan kepada 40 asnaf di kampung berkenaan. Baik, paparan tadi mengakhiri berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. You are the motivation, RTM, especially for you. Noringon dinasi, onsoi kapiyo, osonong kopiyo.